InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab kecil ini, iaitu penyebab rosaknya amal ini. Yang mana perbincangan pada malam ini masih lagi di bawah poin yang pertama, iaitu kufur, syirik, murtad dan nifak itu. Masih di bawah tajuk itu lagi. Cumanya saya tak pasti muka surat itu sama ataupun tidak, sebab ada setengah kitab itu dia cetakan lain. Ni muka surat 27 sama. Muka surat 27, pembatal bab yang ketiga itu, pembatal amal, kufur, syirik, murtad dan nifak. Sebahagiannya telah kita bincang sebelum ini. Jadi pada malam ini saya akan sambung dalil yang ketiga, iaitu surah Al-A'raf ayat 147. Muka surat 27 sama ke? Muka surat muka surat 27 Suratul A'raf ayat 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan juga mendustakan akan pertemuan hari akhirat, maka sia-sialah perbuatan mereka. Mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ayat ini sebenarnya sebagai bukti ataupun dalil bahawa orang yang telah mendustakan ayat Allah dan juga mendustakan pertemuan hari akhirat, yakni hari bangkit itu, maka hakikatnya seseorang itu telah jadi kafir. Itu maksudnya. Bila seseorang itu tidak terima tentang hari akhirat dan dia mendustakan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, maka dia menjadi kafir. Baik, apa kesan dia bila kafir? Habitat a'maluhum, maka jadi sia-sia segala amalan mereka, dan mereka hanya dibalas berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi maknanya kalau tidak ada apa-apa amalan dengan sebab kerosakan akidah telah berlaku di situ, maka tidak ada kebaikan lah bagi seseorang itu. Bahkan setiap kebaikan yang dia buat pun tidak akan dikira, sebab apa? Akidah tauhid sudah rosak. Jadi akidah tauhid ini setengah ulama dan Nabi sendiri pada dalam hadis sebut dia sebagai miftahul jannah, kunci syurga. Nak dapat kejayaan di hari akhirat, nak dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, mula-mula sekali syarat dia mesti tauhid tu bersih, tauhid tu murni, tauhid tu segar, tauhid tu tidak tercemar dengan syirik. Hak ni ayat ni kalau kita tengok dalam tafsir pun jelas sebut, sebab dia bukan, dia mendustakan. Bila kata mendustakan, dia lebih berat daripada tidak terima. Kalau tidak terima ayat Allah tu sudah dikira sebagai kafir. Ini mendustakan, mana lebih besar lagi. Dan selain daripada itu, dia tidak percaya kepada pertemuan hari akhirat, mana hari bangkit pun dia tak percaya, maka jadi kafir kali itu. Baik. Jadi hak ni hak bahagian ni makna rosak tu rosak semua. Ni paling berat lah, yang kita sebut sebagai kufur tu. Di bawah kufur tu ada syirik, dah banyak lagi sebab menjadi kufur tu. Hak tu kita bincang dah dalam sesi sebelum ini. Jadi hak ni paling teruk sebab apa? Sebab dia akan merosakkan semua kebaikan. Baik, dalil yang keempat, Allah berfirman, "Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Sesiapa yang kafir sesudah beriman, ni kafir hakiki ni, bukan kafir nikmat, tidak ni. Ini kafir akidah. Sesiapa yang kafir, yang ni terkeluar daripada Islam, yang ni jadi murtad. Kafir sesudah beriman tu maknanya jadi murtad maksudnya. Mana sesiapa yang murtad dengan sebab tidak menerima hukum-hukum Islam, jadi dalam kurungnya dia buat tu sebab dia ayat ni dia berkait dengan itulah, berkait dengan orang yang tidak terima hukum Islam itu, maka jadi kafir kerana itu. Apa kesan dia? Maka hapuslah amalannya, dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Hak ni rugi sampai bila-bila. Kerugian ni bukan kerugian yang bersifat sementara, tidak. Sebab apa? Sebab dia telah rosak akidah. Baik.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam dalil seterusnya, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah thumma matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, itu mati dalam keadaan tidak Islam, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi keampunan kepada mereka. Ini antara dalil yang ulama buat dalil lah, bahawa orang kafir ni dia tak ada kebaikan di hari akhirat. Tak ada kebaikan. Sebab apa? Sebab kerana tauhid itulah. Kita ni sebagai orang Islam ni, kalau jahat setara mana pun, peruk setara mana pun, selagi tauhid tu ada, dia tidak kekal dalam neraka kalau masuk neraka pun. Sebab apa? Tauhid itulah. Tu sebab tu kena jaga sangat tu. Kena jaga sangat. Jangan bagi ada sesuatu pada diri kita, di persekitaran kita, sesuatu yang boleh memesongkan, merosakkan akidah tauhid. Bahaya, Baik, seterusnya firman Allah telah sampai pada puncaknya dalam menetapkan hakikat syariat ini dengan mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks mengancam umatnya apabila Rasulullah dengan kedudukan yang mulia berbuat syirik, maka akan batallah seluruh amalannya. Lalu bagaimana dengan kamu, wahai sekalian manusia? Padahal Rasulullah tidak mungkin akan melakukan syirik, kerana kedudukan Rasulullah tu darjat dia, sifat maksum yang ada, tak mungkin. Baik, seterusnya kita pergi, tak apalah tu. Bahkan dalam tinjauan syariat, murtad pun merupakan hal yang sangat mustahil beliau lakukan, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menjaga beliau dari kesalahan. Inilah ayat ni lah. Takut tak faham pula. Sebenarnya firman Allah telah sampai kepada kemuncak itu. Ini ayat ni, ayat surah Az-Zumar ayat 65. Sebab ayat ni ditujukan kepada Nabi. Ayat surah Az-Zumar ni dia ditujukan kepada Nabi. Cuba kita perhati. Hak tadi kita bincang secara umum. Cuba tengok ayat 65 surah Az-Zumar. Allah berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Mu di situ maksudnya Nabi SAW. Jika kamu lain asyrakta, saya ubah sedikit, bukan kamu tu, ni bahasa Indonesia ni. Lain asyrakta, jikalau engkau, sebab ta tu untuk apa ni, mukhatab mufrad, mukhatab muzakkar mufrad. Tu kalau kamu ni dalam bahasa kita la asyraktum. Lain asyraktum baru kita terjemah jikalau kamu. Lain asyrakta, jikalau engkau tu khusus kepada Nabi, asal khitab ayat ini. Jadi lain asyrakta, demi jika, tu kalau terjemah harfiah lain tu demi, in jika, asyrakta telah syirik oleh engkau, la yahbatanna, sesungguhnya pasti. Kalau orang belajar bahasa Arab, makna situ ada dua harfut ta'kid, lam ta'kid dengan nun musyaddadah itu. Sesungguhnya pasti, yahbata, akan gugur amaluka, amalan engkau, wala takunanna, dan sesungguhnya pasti engkau akan menjadi minal khasirin, dari kalangan orang-orang yang rugi. Ayat ini Allah, mana dia begini maksud ayat ini, mana kalau Nabi sendiri melakukan syirik, semua amalan dia akan hilang. Kalau Nabi, tapi Nabi ni tak mungkin akan berlaku, sebab Nabi ni maksum, Allah jaga dia. Tapi kalau Nabi setinggi itu darjat dia pun, kalau berlaku syirik, sama saja hukumnya, akan hilang semua amalan dia. Lepas tu kalau kita tidak Nabi lagi, mana mudah benar, maknanya kena jaga berjuruh benar dia, kena bertaubat semua, kena lafaz tu la ilaha illallah semua tu.
tajdid kalimah tauhid tu. Kena sama, takutnya tak khabar masa jadi kafir tu. Bukan boleh kira. Nah, kita ni kan lemah manusia. Tu kena berhati-hati. Kalau Nabi pun boleh hilang, maknanya hukum seseorang yang syirik ataupun kufur, mana-mana kufur, hilang amalan dia semua. Hak ni berhukum ni bukan untuk kita saja. Kalau berlaku pada Nabi pun gitu juga hukum, tapi tak akan berlaku. Itu termasuk dalam mustahil berlaku pada Nabi. Kalau ada kata Nabi pun jadi kafir, tu salah besar tu. Tu sudah bercanggah dengan usul nubuwah tu. Tak betul tu. Ni nak ayatnya kalau Allah guna kepada Nabi. Kalau Nabi pun, Nabi katalah, Nabi kata kalau Fatimah anak aku mencuri pun aku potong tangan. Padahal pernah Fatimah mencuri. Dak nak ayatnya kalau hukum tu tak kira siapa. Nak ayat gitu ya. Baik. Jadi hal yang sama juga Allah tegaskan terhadap seluruh rasul. Asalnya ayat ni khusus untuk Nabi. Begitu juga dalam ayat ni, ayat 88 surah Al-An'am ini. Walau asyraku, tadi walau asyrakta, dan kalau telah syirik oleh engkau. Hak ni walau asyraku, dan kalau telah melakukan syirik oleh kamu, oleh mereka. Asyraku tu telah, kalau mereka melakukan syirik. Mereka tu siapa? Para nabi dan para rasul. Lahabita anhum, pasti akan gugur daripada mereka makanu ya'malun, akan apa yang, oleh apa yang dulunya yang mereka lakukan. Tu kalau terjemah harfiahnya gitulah. Mana hak mereka buat dulu-dulu tu, daripada awal permulaan mereka menjadi taklif sampai umur balik tu, sampai ke saat berlaku syirik, semua amalan tak sisa. Mana kita kata seberat debu pun tak ada, hilang semua. Nabi pun kalau dia buat berlaku begitu, sama ada Nabi Muhammad ke, ayat ni ayat semua Nabi. Apatah kita kok sentiasa terdedah kepada kesilapan, kelemahan, kelalaian, lagilah. Maknanya ayat ni, ayatnya mimbabil aula, dari sudut yang lebih utama kita kena jaga lagi lah. Sebab kita ni lemah sangat. Sebab itulah hadirat, jangan kalau kita bunyi ulama kata, ialah contoh, saya ambil contoh. Contoh ni memang orang marah lah. Tapi kena sebutlah. Kalau kita sebut contoh hak tidak berkenaan, ni kita kata bertawassul di kubur, pergi kubur orang-orang soleh gak, bertawassul, minta doa dengan sebut nama ulama. Ulama kata tak boleh. Ada, kita tidak nafikan ada ulama kata boleh lagi, tak syirik lagi. Jadi hukum dia tu tak boleh membawa pada syirik. Hak ni kata tak syirik lagi. Kih lagu ni dia tak perlu, kena jauhi. Kalau jadi syirik lagu mana? Sebab kita bila pergi kubur hak tentu, hak jelas, hak tak ada khilaf. Pergi kubur orang mati tak kira siapa mereka. Hatta Sayyidina Bakar pun syariat tu terpakai untuk sahabat pun. Kita kena minta istighfar, minta maghfirah kepada Allah untuk mereka. Sebab ada segolongan orang yang buat begini. Kalau kita tengok dalam internet di tempat kita ni pun ada. Saya jumpa dah. Dia pergi kubur, kononnya kubur tu kubur wali lah. Dia pun doa. Dia doa tu dia tidak minta keampunan kepada wali tu. Dia minta kepada Allah, tapi melalui wali tu dia panggil bertawassul dengan orang yang telah mati tu. Misalnya contohnya, ya Allah, dengan berkat guru saya gini-gini, ya Allah terimalah doa saya. Makna dia sebut nama guru dia. Bapa kalau tak sebut tak boleh ke? Nabi ajar kau buat kerja lagu tu? Tak ada lagi. Bapa sebut tu. Kalau mengikut ulama lah, misalnya Syah Ismail Syahid, cucu Syah Waliullah, dia kata dia sebut tu nak mempengaruhi Allah. Allah ni tidak wakil rakyat. Allah ni dia tidak menteri besar tak apa. Awak nak guna kabel lagu tu. Nabi doa supaya Abu Talib masuk Islam tu. Bila Tuhan tak mau bagi, dia tak bagi. Padahal Nabi tu. Sebab tu ulama kita tak benar. Isu tawassul ni isu doa. Kenapa kamu tidak minta direct dengan Allah? Ya Allah, direct, tak perlu duduk guna nama orang soleh. Tak perlu, sebab hal tu bahaya. Dalam kih beginilah kita kata tak perlu pun kita berdegil dalam masalah ni. Sebab apa? Sebab kesan dia boleh membawa kepada syirik. Bukan main-main tu. Padahal kalau kita tidak buat gitu pun, kita doa kepada Allah, lebih tepat lagi, wa qala rabbukum ud'uni astajib. Lebih tepat lagi dengan ayat tu. Tuhan kamu telah berfirman, mintalah kepada aku. Makna direct tu.
Tengoklah ada tafsir mana pun, maksudnya direct kita dengan Allah. Dan itulah ajaran Nabi. Kita ni kena direct dengan Allah. Itu ajaran Nabi sebenarnya. Kalau orang hidup tak apalah, misalnya kita minta mak kita ke guru Quran kita doa, hak tu ada hadis, tak apalah tu. Nabi pun suruh sahabat dia minta supaya kepada Uwais Al-Qarani tu kan. Hak tu hak sahur cerita tu. Lepas tu sama-sama sahabat pun bila dia tengok sahabat dia doa pada saya kata banyak lah hadis hak tu nya. Hak tu tak apalah, hak hidup. Hak hidup tak jadi masalah. Ni hak mati dah. Bila seorang tu mati, fastaghfiru li akhikum al-an yus'al. Hak tu Nabi sebut. Bila mati, kamu kena doa keampunan untuk dia. Moga dia mati dah. Tiba-tiba kita pergi, kita guna nama dia, kononnya oleh kerana jah dia, darjat dia, ketinggian darjat ada di sisi Allah. Kira-kiranya kalau kita guna nama, Allah akan terima lah. Kalau kita direct pada Allah, kemungkinan Tuhan tak terima. Sebab kita ni tidak jenis wali. Tu fahamnya siapa gitu? Fahamnya mari mana gitu tu? Siapa dia ajar gitu? Kena fikir, ni berlaku ni tempat kita ni pun. Kalau dalam internet ada hadrat, terus sebut ila hadrati, lepas tu dia sebut nama guru dia tu. Ada ke Nabi ajar doa begitu? Tu kita kena biar jelas. Sebab apa? Sebab ulama yang kata tak boleh tu sebab dia boleh membawa pada syirik. Bukan kecil-kecil tu implikasi dia tu. Benda-benda lagu tu jangan dibuat lah. Tak perlu buat kehadah lah dalam bab ni. Tak perlu. Bahaya tu. Bukan bahaya kepada kita, bahaya pada awak sendiri, bukan orang lain. Awak buat bahaya pada awak. Padahalnya isu situ doa ya, isu dia doa ya. Tak ada ke doa lain hak jelas daripada Nabi. Apa tak guna pakar tu? Memang dia syaitan, dia suka kita buat gitu. Hak jelas ada. Syaitan suruh buat ni sebab hak ni enggak khilaf. Hak ni ulama ya syirik. Apa? Dia sesak kalau supaya buat tu. Dia bukan lari supaya berdoa. Syaitan iblis ni dia suruh kita buat sesuatu yang tidak jelas, yang tidak jelas. Hak Nabi buat jelas. Dia tidak tekan sangat tu. Tu perangai syaitan gitu. Hak jelas sungguh tak ada khilaf. Ada banyak ketemu riwayat pergi kubur kita doa kepada orang mati tu. Hak tu hak jelas. Apa duk buat benda hak ulama peringatkan sini. Saya tidak nafikan ada biasanya pokok tarikat, pokok tasawuf ni dia terima tu. Kalau saya mudah ya, kalau kita nak selamat ni kita ikut Nabi dan sahabat. Tu ulama-ulama salah. Ulama kita kata Imam Syafi'i ke apa, semua ni pokok ni ikut Nabi dan ikut sahabat bakal ni. Gitulah hati-hati. Jadi ulama ni kita belajar dengan ulama sebab kita nak kenal ajaran Nabi tu. Tapi kalau ulama, bila kita belajar kita tengok sebab ulama ni banyak hati-hati. Jangan kita bila sebut ulama kita kena semua ulama, orang ustaz-ustaz semua kita ulama satu level. Tidak. Nabi pun tidak kata gitu. Nabi pada sebut ada ulama ni ajak orang masuk neraka pada. Makna ulama ni perlu dikategorikan. Jadi ulama lagu mana sebenarnya kita kena ikutnya? Hak tu kena ngaji lah. Kena ngaji. Sebab tu kita ni hadrat, dalam kitab banyak disebut kita ni sebagai orang awal, saya sendiri pun kita kena ngaji dengan ramai guru. Tak boleh kita seorang guru. Itu isyarat jangan taksub pada guru. Imam Syafi'i beribu guru disebut. Dia ambil soal ilmu pun dia anggap guru dah. Jadi kebaikan kita belajar dengan ramai guru ni, kalau guru ni tersalah kita akan dapat maklumat yang betul daripada guru lain. Tu cara ilmu. Kita duk main guru ni hak lain tak betul berlaku, hak ni ya betul. Rasa kita gitu. Rasa. Kalau saya nak cerita panjang lah bab sana tu, sahabat saya sendiri pun terlibat. Tak cakap ya apa yang hidup minta duk sebut nama tu. Ajaran siapa tu? Nak cari dalam kitab ada orang ni kata boleh. Hanya ada tu. Hak Nabi buat lagu mana? Hak Nabi ajar terang. Hak sahabat buat. Sahabat ni yang diiktiraf oleh Allah dan Rasul. Buat lagu mana? Dan hak kita duk belajar dengan ulama muktabar. Ulama yang diiktiraf Imam Syafi'i ke? Ada ke dia buat kijak gitu? Ada? Tak ada. Tu hadirat perkara yang perlu kita fahamlah. Apa tu? Itu salah satu perkara yang bahaya. Dia gini hadirat, kita kena faham. Ni saya nak sebut satu perkara biar kita faham. Kesilapan yang kita buat, misalnya kita doa amal hak tadi silap. Syaitan dia tidak berpada dengan tu, dia akan naik. Kalau satu tahap bila kita boleh terima tu, kita kata langkah pertama kita terima tu, dia akan naik pula hal lain. Akhir sekali gitu duk ngatik kubur pula. Duk sebut nama ulama, duk berzikir apa tu kubur. Jadi gitulah.
So bila kita salah dengan ajaran Nabi, dia akan pergi ke kedua. Syaitan dia tidak duduk dia. Iblis ni dia tidak akan berpada dengan satu salah. Sebab iblis ni target dia biar orang semua masuk neraka bersama dia. Tu target dia. Sebab tu Nabi kata banyak sebenarnya ayat hadis kalau kita ngaji. Dulu kalau kita tengok dalam Quran bila syaitan tu diisytihar oleh Allah sebagai kafir dengan sebab dia sombong, aba wastakbara wa kana minal kafirin, maka dia jadi kafir kerana dia engkar perintah Allah. Maka bila itu mana dia ni kira-kiranya pokok rugi, masuk neraka lah. Dia minta dengan Allah nak umur panjang, dia akan sesatkan umat manusia. Allah izinkan kecuali hamba-hambaku yang taat, hamba-hambaku yang ikhlas, disebut dalam ayat. Hak ikhlas ni agama mana? Hak ikhlas dalam agama. Ikhlas mana? Hak ikut betul ajaran Nabi. Kalau mana kalau Nabi buat gini, dia akan buat gini. Dia tak akan ubah tu. Jadi kita belajar, kita nak tahu tu lah. Tu. Sebabnya ada setengah-setengah ulama ni dia tersilap. Banyak kalau kita perhati dalam kitab ada ulama tersilap. Ustaz-ustaz kita ni pada begitu. Sebab tu kita kena belajar dengan ramai ustaz. Malah ni dengan ustaz-ustaz lain. Lepas tu kita tengok. Kalau ada tak faham, kita tanya lah. Tanya pula kalau boleh biar 2-3 orang kita tanya. Nak dapat maklumat tu, itu orang panggil muzakarah ilmu yang berlaku dalam masyarakat. Kalau tidak kan, bila salah kan, salah berterusan. Tu bahaya. Baik, seterusnya. Dan ayat yang menjelaskan persoalan ini cukup banyak. Misalnya, sebagai contoh, misalnya Nabi bersabda, ni boleh tengok takhrij hadis tu. Saya tidak bacalah dia punya nota kaki, bawah tu baca sendirilah. Nabi kata idza jama'allahu al-awwalina wal-akhirina liyaumin la raiba fih nada munadin man kana qad asyrak fi 'amalin 'amilahu lillah ahadan falyatlub thawabahu 'indah fa innallaha aghna al-aghniya 'anil syirk. Apabila Allah telah mengumpulkan seluruh manusia ni dari yang mula-mula hidup, yakni Nabi Adam lah, sampai kepada manusia terakhir mati di muka bumi ni, Allah kumpul semua di pada mahsyar. Ni cerita ni pada hari kiamat, yang mana hari kiamat ni tidak diragukan lagi, dia pasti berlaku. Cuma lah ni tak berlaku lagi. Sebab tu kita boleh duduk congak-aruk lagu ni, sebab tak berlaku lagi. Tetapi kiamat tu dia pasti berlaku, cuma tak siapa masa. Tak ada siapa pun tahu. Hanya Allah sahaja yang tahu. Allah sahaja yang tahu bila berlaku kiamat. Malaikat pun tak tahu, Nabi pun tahu, tak ada seorang pun tahu. Sebab tu ulama kata kalau ada orang ramai bila berlaku kiamat tahun sekian-sekian, itu ustaz ulama bermasalah. Dia perkara gaib, dia ada tak seluar gelenya lah. Kita Kelantan ni begitu lah kecik no. Bagi perkara gaib dia hendak kita terima seadanya seperti disebut dalam Quran dah cukup. Tak perlu kita duk nak kara, nak fikir. Sebab kalau kita baca dalam kitab ni, hadirat ulama senara ni, ulama ni dulu telah ramal ke kiamat berlaku tahun sekian. Tak berlaku sampai hari ni. Puak-puak tu boleh katakan ada masalah. Kalau ulama-ulama yang menjadi rujukan umat, ulama muktabar, dia tak bincang apa perkara tu. Kan kita baca sejarah, dia baca dalam hadis Jibril. Mata sa'ah, bila berlaku kiamat, malaikat tanya Nabi. Nabi kata orang yang dia tanya tu lebih tahu pada orang yang kena tanya. Nak tanya kita, dia lagi rapat dengan Tuhan. Dia lebih, kalau nak kita tahu, dia lebih tahu. Apa tanya kita je, seolah-olah begitu je. Malaikat pun kalau gitu ayat amara Tuhan, tanda-tanda dia. Tu Nabi sebut tu, supaya kita baca semua itulah hadis tu. Makna Nabi pun tak kena ayat. Sebab itulah bagi saya, salah satu tanda kita kena berhati-hati dengan ustaz yang suka meramalkan masa hadapan. Itu bukan sifat ulama yang diajar oleh Nabi. Tak kena gitu. Sebab kata bak dajjal ke apa, tak perlu duk sibuk tu. Baca cerita tu, itu sebab tu hadis peringatan. Gitulah. Jadi seseorang penyeru akan berkata, ni cerita ketika Allah kumpulkan semua manusia di pada mahsyar, maka ada seorang yang ditugaskan oleh Allah menyeru dengan suara yang lantang, didengari oleh semua orang yang ada. Apa dia? Sesiapa yang dulunya dia telah mensyirikkan Allah dengan seseorang dalam amalan dia. Riak, ni masalah riak ni. Buat amalan tapi riak nak tunjuk ke orang.
termasuklah ujub, bangga pada diri sendiri, promosi diri sendiri lebih-lebihan dengan maksud nak tunjuk kelebihan diri. Semua tu bersifat bukan kerana Allah, tapi orang ni lebih kepada riak. Maka dia mintalah pahala dengan orang tu lah. Hak dia nak tunjuk masa dia buat amalan tu, dia nak tunjuk orang tu. Dia minta pahala dengan orang tu, jangan minta dengan Allah. Sebab dulu pun dia buat pun bukan 100% kerana Allah. Allah ni hadirat, dasar pada hadis ni, Allah ni dia akan bagi pahala kepada kita kalau kita buat tu betul-betul 100%, 100% untuk dia, baru dia beri. Katakanlah 99% tu untuk Allah dah, 1% je untuk tok tua. Moga betul tok tua mari ni, marilah masjid ya. Nah, takut tok tua kata ai, nampak ni tak mari masjid nak. Maka dia pun mari kerana tok tua dia mari. Katakanlah gitu, nak tunjuk ke tok tua. Ni cerita di Afrika ni, bukan sini Jadi orang ni dia ni hadirat. Maknanya akan datang kalau dia tidak bertaubat, dia tidak perbetulkan semula cara beribadat dia, maka di hari akhirat Allah akan sindir dia. Dia ambil dengan tok tua mu tu lah. Munggo dulu mu mari masjid pun kerana nak suruh tok tua mu kata mu ni jauh bagus natu aku. Tidak sepatu hak tu natang. No. Hak ni natu. No. No ya jauh. Dia ambil dengan dia lah. Hadis ni sebenarnya mengisyaratkan Allah tak ui pahala. Enggak bila pahala tak boleh hadirat, maknanya tak akan dapat rahmat dan redha Allah lah. Tu makna tak boleh pahala. Sebab pahala-pahala ni bila Allah terima amalan seorang baru ada pahala. Nak ada pahala lagu mana amalan tu Allah tak terima dah. Pahala-pahala ni bila mencapai tahap redha Allah baru boleh pahala. Nak capai redha Allah ni kena ikhlas. Tu dia punya yang kita kena faham struktur dalam agama kita. Baik. Di dalam pembahasan ini ada dua hal yang selayaknya kita tahu. Kita kena fahamlah. Ringkasnya adalah seperti berikut. Ini dia buat semacam kesimpulan lah yang perlu kita faham sungguh ni. Bila dia mari dalil, dia kata dua perkara yang kita kena faham sengerti. Kena hadap molek-molek ni. Gapo dia yang pertama? Cuba perhati molek. Daripada beberapa dalil daripada Quran dan juga hadis Nabi dan sedikit huraian ringkas, maka kita sebagai orang Islam ni kena faham dua perkara. Ringkasnya begini. Yang pertama, orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, namun ketika hidup mereka melakukan banyak perbuatan baik, hak terpuji. Dia kafir, tapi dia ni banyak buat kebaikan. Derma, bantu orang tu, bui modal untuk orang nego, contoh ni kebaikan banyak dia buat baik pada ibu bapa dia, itu amalan baik lah tu. Kan orang kafir kan biasa tu, orang kafir semua kita juga dengan ibu bapa ni. Kadang-kadang ibu bapa dia tu tidak Islam pun tetap buat baik. Banyaklah perkara baik dia buatnya. Buat baik pada jiran, buat baik kepada ibu bapa, kepada keluarga, tu semua orang panggil amal khairat, amal ma'ruf. Baik, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya, tetapi Allah akan membalas di dunia. Maknanya dia akan dapat kelebihan di dunia. Boleh jadi dengan sebab dia bantu orang walaupun dia tidak Islam, Allah buka rezeki untuk dia. Sekadar dunia saja. Orang akan puji dia kalau dia buka kedai runcit, orang pakat pergi sebab dia orang baik. Mana Allah boleh bagi kebaikan setakat dunia. Gak dunia ni sementara. Ni untuk orang kafir. Allah sebut bukan, maknanya Allah bukan tak hargai langsung kebaikan mereka, tapi setakat dunia sahaja. Mana dalilnya? Cuba tengok sini. Surah Hud ayat 15 hingga 16. Mana orang kafir yang buat baik, dia tak boleh kebaikan langsung di hari akhirat, tapi dunia dia boleh. Saya sebut contoh tadilah sebab hak ni dalam riwayat Bukhari, dalam Adabul Mufrad, beberapa hadis Imam Bukhari buat mari. Tentang kelebihan untuk orang yang tidak Islam tapi dia buat baik, tapi setakat dunia sahaja. Hari akhirat tak boleh berapa. Amalan pun nak timbang warna, muka tidak Islam. Amalan pun tidak dihisap orang tidak Islam. Nak hisap warga dia nya. Nak timbang warga dia, tentu masuk neraka dah. Kalau kita kecek gini dak, kalau dia dengar lah, kalau ada sekitar ni, orang kata prejudis kita mau kita no. Kalau di sini tak apa, mengumpul kita saja. Kalau di Perak, di Penang, sebab tu sana dia tak apa nak bui, dah guna spek luar masa kuliah tu. Sebab kita sebut sangat, kau dia dengar orang kafir masuk neraka, jauh tak mana pun sekat dunia. Dah lah.
Kita kena ingat ayat ni Nabi baca kepada orang tidak Islam dulu. Patah awak tak percaya lah ayat ni, kamu awak tidak Islam ke? Dengar sudah. Doa dia gini Hadrat, biar Hadrat kena tahu ni. Dia dah tahu dah setengah-setengah tu. Nabi dulu setiap kali turun ayat Quran, dia ada beberapa cara proses penyampaian wahyu kepada masyarakat. Yang pertama, dia panggil wahyu yang diturunkan itu akan ditulis di papan kenyataan Masjid Madinah. Dalam riwayat papan kenyataan itu dia panggil ustuanah, dia panggil. Dia tiang hidup tengah sekali. Bahagian belakang ni hidup tengah. Sahabat-sahabat hak 2-3 hari pergi kerja, bila klik situlah dia mula-mula pergi nak tengok ada ke ayat-ayat baru dalam tempoh 2-3 hari aku tak ada di Madinah ni. Tak ada ke ayat baru. Kadang-kadang kalau hadis dia akan tanya sahabat gapo dia maklumat tentang 2-3 hari hak tentang Nabi. Moga Nabi ni hadislah Nabi ni. Itu satu. Makna orang Islam dia kira orang kafir pun ada juga kita tengok situ. Baik. Yang kedua, secara khusus Nabi tugaskan sahabat-sahabat tertentu untuk menyampaikan setiap wahyu baru yang turun dibaca kepada orang tidak Islam. Ni ayat ni dibaca. Antaranya Sayyidina Ali yang ditugaskan, ramai lagi sahabat lain. Bahkan fenomena itu bila berlaku begitu, kadang-kadang orang kafir zaman Nabi kalau dia tanya, tak ada ayat baru ini. Siapa dia tanya? Dia tengok 2 hari tak ada kenapa orang duduk baca ayat Quran di tengah-tengah masyarakat. Dia tanya, dia kata tak ada ayat baru kau turun. Dia nak tahu. Sebab pokok dia baca tak ada terjemah for kita. Dia faham lalu dah muka bahasa dia. Tu tambah-tambah hak penyair-penyair tu bila baca tu gak faham. Masuk selalu. Sebab tu tertarik. Tu. Baik. Cuba kita tengok. Ini surah Hud ayat 15 hingga ayat 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sesiapa yang mengkehendaki kehidupan dunia dan perhiasan dunia, kami akan sempurnakan, kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Sebab tu kita tengok orang tidak Islam yang bunuh orang Islam yang jahat pun, dia boleh jadi kaya. Allah akan beri di dunia. Kita tahu mana jahat ni, tapi nego jadi molek. Kita orang panggil hak jauh benar ni tak. Nego tinggal 3. Nego. Berat benar. Tapi hak tidak Islam tu. Contoh ni. Ni Allah beri. Kat dunia ni Allah beri tidak mengikut orang. Kadang-kadang dia beri kau Islam, kadang-kadang dia tak beri. Orang kafir pun dia beri. Maknanya dia pakai beri gitu ya seolah-olah. Di dunia kami beri dengan sempurna. Makna banyak siapa jadi jutawan di Malaysia ni. Berapa orang ya kalau kita nak tengok dalam senarai dalam internet tu, hak orang panggil paling kaya, berapa orang Islam? Nak banding dengan orang tidak Islam? Tak pelik tu. Ayat ni jelas sebut Allah akan beri di dunia. Dan mereka di dunia tidak rugi. Nampak boleh besar dapat dia panggil balasan keuntungan besar di dunia. Baik. Tetapi itulah orang-orang yang tidak memperolehi keuntungan di hari akhirat. Tapi hari akhirat dia rugi. Kecuali neraka hak boleh. Hak bolehnya neraka bila di akhirat. Ni. Dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan. Kalau mereka dulu di dunia jadi jutawan, bilioner, di hari akhirat tak ada serabu. Orang yang muflis, tak ada apa. Tu. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan sepanjang Islam sekarang.